Kau rasa macam okay, apa benda ni, tak faham. Hai, selamat datang ke Pod Gebang. Okey, di dalam video kali ini, movie yang akan aku gebangkan adalah sebuah movie daripada Korea yang mana ianya bergenre mystery thriller. Okey, movie ini sebenarnya adalah satu extended movie daripada sebuah drama bersiri Korea yang sebelum ini yang ditayangkan pada tahun 2020. Okey, drama bersiri itu adalah bertajuk The Cursed, dan pada movie kali ini yang di spin off ataupun di extendedkan adalah bertajuk The Cursed Dead Man's Prey. Apa yang menarik perhatian terhadap cerita The Curse Dead Man's Prey ni adalah dia punya penulis cerita. Penulis cerita dia adalah Yeon Sang-ho, dan Yeon Sang-ho ini juga adalah individu yang bertanggungjawab menulis cerita Train to Busan. So, Train to Busan adalah sebuah cerita yang mendapat sambutan yang hangat secara global, yang memberi nafas baru kepada cerita zombie Korean, dan cerita The Curse ini juga dia menampilkan di dalam trailernya adalah menampilkan watak yang seakan-akan macam zombie, iaitu orang dead man's, yang mana orang mati, yang mayat yang mengejar mangsanya. So para peminat cerita Train to Busan kebanyakannya melihat cerita The Curse ini sebagai macam satu penyambung ataupun pewaris kepada cerita zombie yang menarik daripada Korea ataupun juga daripada penulis cerita ini selepas mereka kecewa dengan cerita Peninsula yang mana sequel kepada Train to Busan kan. Movie ini sebenarnya telah ditayangkan di Korea dan juga di peringkat global sebenarnya pada tarikh 28 Julai 2021, yang mana beberapa bulan yang lepas lah, dan ianya secara rasminya ditayangkan di Powergram Malaysia hanyalah pada 18 bulan November 2021. Dan secara jujurnya, aku sebenarnya beberapa bulan lepas adalah terlihat di FB video yang mana korang tahu kan, video-video yang dia mulakan dengan dia ialah seorang anak kecil yang bernama Xiaomi. Okay, that kind of video kan dia orang suka buat sinopsis kepada cerita-cerita ataupun movie-movie. Dan the problem video tu bila dia post, dia tak post tau, kadang-kadang dia tak tulis pun dia punya tajuk cerita apa semua tu. So sebenarnya beberapa bulan lepas aku ada tertonton sebenarnya a part of scene lah di dalam cerita ini, yang mana scene tu adalah scene mula-mula kepada cerita ni, yang mana banyak zombie 100 orang tu pergi kejar satu orang pegawai ni kan. Dan masa aku tengok video kat FB tu, aku tak tahu pun tu cerita apa. Aku just tengok, aku cakap, oh cerita apa ni, dahsyat juga. And then masa aku pergi tonton cerita The Curse Dead Man's Prey ni kat wayang, aku pergi menonton tanpa aku ada any knowledge tau berkenaan dengan cerita ni. Aku cuma tahu, aku baca sinopsis, dia kata dia ni spin off kepada cerita The Curse, drama bersiri Korea. Okay, aku tak pernah tengok cerita drama bersiri dia tu, aku tak tahu pun cerita pasal apa. Cuma aku tahu dekat trailer aku nampak dia macam zombie, hidup balik, mayat hidup balik. So bila aku masuk dalam wayang, aku tengok cerita The Curse ni, bila aku ternampak scene ni, aku macam pernah nampak scene ni, tapi kat mana? Lepas tu aku fikir, oh rupanya aku pernah nampak dekat FB. So masa tu aku macam ada sedikit kurang sikit lah excitement aku bila aku melihat scene tu kan, sebab scene tu aku dah nampak dekat FB sebelum ni. Scene tu tak banyak sebenarnya, dia dalam sekitar 15 minit daripada filem ni lah. Movie The Curse Dead Man's Prey ni sebenarnya bermula apabila ada satu kes pembunuhan, yang mana kes pembunuhan tersebut telah dilakukan oleh seorang mayat yang telah pun dianggarkan mati lebih kurang 3 bulan yang lepas, yang mana selepas mayat itu bunuh mangsanya, dan mayat itu pun terus mereput mati. Dan benda ni menjadi satu macam macam satu isu besar lah, yang misteri yang tak dapat diselesaikan. And then tiba-tiba ada satu orang ni, dia call pihak, ada satu watak utama ni, yang mana wartawan wanita ni, dia katakan dia ingin mengaku yang bahawa dia sebenarnya dia lah yang bunuh si orang yang mati sebelum tu kan, yang dibunuh oleh mayat tu. And then bila dia pergi berjumpa dengan wartawan tersebut, dia ditemu ramah, dan dia mengaku dia bunuh apa semua, dan dia pun bertukar menjadi mayat, dan akhirnya dia pun bertukar menjadi mayat. Rupanya dia pun dah mati beberapa lama. Dan mayat tersebut sebelum dia mati, dia ada buat pengakuan yang mengatakan dia akan membunuh 3 ke 4 orang pegawai salah satu farmasi, syarikat farmasi terkemuka lah, yang bernama Seogil tak silap aku. Yang mana kita tak tahu kenapa dia nak bunuh, tapi dia kata pembunuhan tersebut boleh dihalang jika pengerusi kepada syarikat tersebut
memohon maaf secara ikhlas. Kemudian seperti yang dijangka, pengerusi kepada syarikat tersebut tetap berkeras tak nak mohon maaf, dan akhirnya datang mayat-mayat sebanyak lebih kurang 100 orang mayat ni itu datang menyerang pegawai pertama yang mana menjadi sasaran lah untuk pembunuhan, dan akhirnya pegawai itu pun mati. Kemudian pegawai kedua dan juga pegawai ketiga yang menjadi dalam sasaran ni dah mula ketakutan, dan akhirnya pihak wartawan ni terpaksa mencarilah, menyiasat daripada mana datangnya mayat-mayat ni dan siapa di sebalik mayat-mayat ni yang mengawal mayat-mayat ni tersebut. Dan kemudian kita dapat tahulah mayat-mayat ni dia ada beberapa simbol di tangan mereka, yang mana simbol itu sebenarnya datang daripada dukun Indonesia macam tu. Dan tak sampai pertengahan cerita pun sebenarnya dia dah dedahkan dah siapa yang villain kepada cerita ni. Yang mana villain daripada cerita ni adalah dukun daripada Indonesia, dan kita dah boleh agak dah dia punya motif dia. Cuma yang menjadi elemen surprise kepada kita adalah kat mana dukun tu bersembunyi dan apa cara yang digunakan untuk mengawal mayat-mayat ni tersebut. Itu je. So aku rasa cerita ni sebenarnya dia straightforward. Dia tak adalah sangat plot twist. Dia adalah sikit plot twist kat ujung tu, yang mana identiti kepada salah satu watak intern dalam cerita ni kan. Itu saja. Yang lain actually cerita ni sebenarnya bergerak secara straightforward, mudah untuk difahami. Dan kalau nak dikatakan cerita ni boleh difahami ke tidak jika kita tak pernah menonton dia punya drama bersiri sebelum ni kan, actually pada pendapat aku, kita masih boleh faham cerita ni. Sebab aku, macam aku cakap, aku menonton secara zero knowledge. Aku datang, aku masuk, aku boleh faham cerita ni. Tapi aku akuilah, for the first act of the movie tu kau akan rasa macam sedikit macam blur lah. Dia ada masukkan beberapa footage, beberapa macam info ataupun clue-clue yang mana ianya ada kaitan related dengan dia punya series lah kan. Tapi kita yang sebagai orang yang tak pernah menonton series dia, kau akan rasa macam apa benda ni, tak faham macam tu. Tapi sebenarnya dekat hampir penghabisan cerita dia ada relate kan lah, dia diterangkan apa kaitan-kaitan tu kan. Tapi itulah, kau sedikit lambat untuk dapat related kan story dalam cerita ni. Kalau kau pernah menonton drama dia, mungkin kau akan lebih cepat dapat tangkap, oh ini. Kemudian ada satu watak ni, yang mana watak ni dikirakan sebagai watak utama jugalah. Watak ni satu budak yang mana dia ada dekat dalam drama siri. Dia lanjutan daripada drama siri. Semua ni sebenarnya daripada lanjutan daripada drama siri. Dan budak ni dia ada satu special power. Dia macam bomoh lah, kira bomoh budak Korea kan. Okay. Budak ni dia tak ditunjukkan tau, dia tak keluar daripada permulaan cerita, semua tak ada. Cuma dia ada tunjuk macam flashback je macam tu. And then tiba-tiba kat pertengahan cerita dia keluar. Dia keluar tu, aku macam okay, movie lah, sebab kita tak tengok dia punya drama bersiri kan. So aku dapat rasakan penerangan terhadap watak budak tu ada sedikit kurang. Tiba-tiba dia keluarkan, dia cakap okay, budak ni ada kuasa-kuasa gini, dan budak ni lah yang membantu memainkan peranan besar untuk melawan dukun daripada Indonesia tu. So aku sedikit macam alamak macam ni je ke. Tapi itulah, kalau kita menonton drama bersiri dia, mungkin kita akan boleh faham. Tapi itulah macam mana nak tengok drama bersiri dia secara halal pun aku tak jumpa dalam streaming online yang halal. Maybe kalau dekat streaming yang illegal, insyaAllah ada lah. Kemudian kesan bunyi dalam cerita ni, ada benda yang aku suka, ada part yang aku tak suka. Part yang macam dia orang kena serang dengan hantu, dia serang dengan zombie tu semua aku okey. Tapi part yang mana ketika dia orang tengah menyiasat ataupun semua kan, aku tak berapa suka, sebab dia gunakan kesan bunyi yang mana ianya kosong, bunyi yang terlalu senyap di dalam cerita ni. Banyak part-part scene yang mana terlalu senyap pada pendapat aku, yang mana dia tak ada bantuan sokongan sebarang bunyi background pun. Maybe dia nak menimbulkan macam suasana suspense, suasana macam sunyi, misteri macam tu kan. Tapi aku kurang sukalah benda ni, sebab dia terlalu senyap. Kemudian dia tak ada cakap apa pun. Dan durasi scene tu agak panjang, sehingga kan aku rasa macam sampai aku dengar aku punya bunyi aku bernafas sendiri, dan aku rasa jadi tak selesa sebab aku dengar bunyi nafas aku sendiri. Kemudian sambil menonton tu kan, jadi aku tak selesa dalam wayang tu. Dan benda ni juga ada mempengaruhi aku punya konsentrasi tau. Sebab aku sangat-sangat susah untuk tidur
dalam wayang ataupun tertidur lah. Tapi masa aku nonton cerita ni, aku tak kata cerita ni tak best, cerita ni best. Tapi itulah ada dekat part yang mana dia tengah pergi ke kilang lama, dia nak cari dukun tu. Masa dia nak masuk dalam tu, aku terlelap sekejap. Even sekejap lah, aku tak tahu berapa lama, tapi aku rasa tak lama lah. Sebab aku terjaga tu, tiba-tiba dah bunyi boom, apa ni, dia orang kena kejangan zombie tu kan. Part tu aku dah terbangun. So daripada part dia nak masuk ke kilang tu hingga sebelum dia jumpa dengan zombie tu, part tu terlalu senyap sehingga kan aku rasa mengantuk dan tertidur akhirnya. So, maka keseluruhan untuk cerita The Curse Dead Man's Prey ni adalah sebanyak 3.5/5 ataupun daripada segi persentasenya adalah sebanyak 70% bergrade B movie ini. Pada pandangan aku, movie ni sebenarnya adalah satu movie yang best, adalah satu movie yang mana boleh menghiburkan, mendebarkan kita. Yang mana aku suka dengan dia punya koreografer sekuen zombie-zombie mayat-mayat tu tau. Dia macam kita tengok Train to Busan kan, macam mana dia punya zombie dia bergerak kan. Dalam cerita ni pun kita tengok mayat tu bergerak, tapi dia lagi aktif dan lagi vulnerable lah. Susah gila, macam kita tak boleh nak hapuskan langsung mayat tu. Dia sangat bermotivasi untuk memusnahkan mangsa dia. So kita tengok tu macam kita, wow, best. Tapi itulah satu benda yang menyebabkan cerita ni kita macam tak boleh nak connected sangat, adalah sebab kita tak ada latar belakang story backline kepada cerita universe cerita ni. Sebab kita tak tengok cerita dia punya drama bersiri tau. So kalau kita menonton drama bersiri, ya kita akan really connected dan mungkin aku akan lagi suka dengan cerita ni. Mungkin boleh dapat 80% macam tu. Tapi itulah sebabkan aku tak menonton drama bersiri dia, aku hanya boleh bagi dia grade B sahaja. Dan cerita ini juga dia mempunyai 2 after credit scene, yang mana after credit scene pertama dia berkaitan dengan cerita ini, yang mana dia menunjukkan pengakhiran kepada salah satu watak villain lah, yang mana kita geram gila dengan watak villain ni. Ada satu orang ni, dia terlepas, tapi akhirnya apa yang akan berlaku pada dia adalah ditunjukkan. Dan after credit scene kedua tu, sebenarnya aku memang tak faham apa benda yang ditunjukkan tu. Tapi aku rasalah ianya adalah berkaitan dengan villain yang mana pernah muncul di dalam drama bersiri dia. Maybe dia menunjukkan bahawa drama bersiri dia akan ada season kedua, ataupun akan ada movie spin-off yang kedua kepada franchise The Curse ni. Tapi aku tak sure apa watak yang ditunjukkan dalam after credit scene yang kedua tu. Sebab aku memang tak, aku tengok okey, ni tak ada tunjuk pun dalam sepanjang filem ni. Maybe dia ada dekat dalam drama bersiri. Walau bagaimanapun cerita ini still menghiburkan untuk ditonton. Dan aku yang pergi menonton ni pun ada tertimbul satu sifat ataupun keinginan untuk pergi menonton drama bersiri dia yang lepas kan. Sebab dia menyebabkan aku macam apa ni, dia menyebabkan aku dive into the universe pada cerita The Curse ni. Menarik sebenarnya universe cerita The Curse ni, banyak yang boleh dikembangkan aku rasa lah. Dan cerita ni aku boleh katakan cerita berbaloi untuk ditonton. Cuma kau jangan expect terlalu mendalam lah connected dengan cerita ni kalau kau tak pernah tengok dia punya drama bersiri. Sebab kau akan dapat lihat dalam movie ni ada beberapa parts yang kau tak boleh relate kan. Sebabnya ianya hanya boleh direlatekan oleh orang yang dah pergi menonton drama bersiri dia sahaja. So ianya ada satu keistimewaan dan kelebihan kepada yang dah menonton drama bersiri lah. So sebelum aku akhiri video aku ni, aku ingin memohon maaf sekiranya aku ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersilap fakta sepanjang video ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di dalam video yang lain, InsyaAllah. Assalamualaikum.